Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal 'amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita bertemu pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Terima kasih saya ucapkan juga pada pihak Pejabat Agama Islam Daerah Manjung, Masjid An-Nasriyah Setiawan, atas jemputan ceramah saya pada kesempatan pagi ini. Sahabat-sahabat, rakan-rakan asatizah, ustaz-ustazah, sahabat saya Imam Muda Hasan ada, Ustaz siapa lagi ya? Ramai sangat ni, tak tersebut pula ramai ada ni ya. Yang ada yang saya doakan kebaikan, kesejahteraan dunia akhirat semuanya. Ibu-ibu sihat semua? Alhamdulillah. Lama tak mari sini ya. Saya ingat kali terakhir saya mari dulu 2014 macam tu lah kot, kalau tak silap lah. Masa tu 2000 apa? 15. Oh ingat. Saya pun 2 kali kena Covid, tu yang lupa. Tapi alhamdulillah, cam wajah-wajah ahli-ahli syurga semua ada di hadapan saya semua ya. Alhamdulillah, amin. Saya doakan moga semuanya panjang umur, diluaskan rezeki, diberikan kesihatan, dan didekatkan jodoh bagi yang belum. Amin juga. Ada yang belum ada jodoh.
Ni jabat agama ada ni, boleh bincang. Senarai, duda-duda ramai sini ni. Benda boleh bincang. Jangan bergaduh, boleh bincang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi dalam kesempatan pagi ini, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala lah maka dapat kita menjengah ataupun selangkah lagi dapat masuk ke tahun baru. Tahun baru apa? Tahun baru Hijrah. Yang mana tahun baru Hijrah yang kita sedang berada pada tahun ini merupakan satu peluang dan kesempatan yang amat bernilai yang Allah izinkan kepada kita. Pernah ada orang bertanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Ya Rasul, manusia manakah yang bagus? Manusia yang bagus itu siapa? Orang Perak, orang Setiawan, orang Manjung ke, orang Kedah ke, orang Bangi ke, orang mana? Dia bukan soal latar belakang tempat duduk atau daerah. Nabi kata manusia yang bagus itu ialah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang bagus kata Nabi adalah umurnya panjang. Jadi yang duduk dalam majlis kita ini yang paling panjang umur lah. Siapa sini 60 angkat tangan? 60. Ada 60? Tak mengaku pula 60 itu. Saya tanya bukan 16, 60, 60. 60 ada angkat tangan sikit 60. Allah. Muda-muda 60 dah ya. Apa amalan ya? 60, 70 ada 70. 70. Tak, dia sebelah ini memang tak ada siapa yang angkat, saya tahu. Dia sebab dia gini. Dia orang lelaki-lelaki kalau umur 20-an dia dipanggil bercahaya. 20-an bercahaya. Kalau 30-an dia bergaya. 30-an bubuhlah apa pun dia memang bergaya. Tapi bila naik 40-an dia mula tak boleh percaya. Betul. Kan asal tanya umur dia kata tolak cuti umum, cuti di Pabali. Dia tak mau bagi tahu sebenar tu. Tapi macam biasalah, lelaki kalau naik umur 60 dia macam buaya. Dia ada, itu yang tak mengaku tu. Dia macam buaya, bukan udang galah, macam buaya. Tapi bila naik umur 70 apa? Naik 70 asyik tanya engkau anak siapa. Tu je lah. Dia ada setengah-setengah tu dia fikiran tak apa nak dia dah. Tapi perempuan lain. Perempuan kalau 20-an dia mengancam. Duduk di bus stop, bus stand, budak-budak motor semua piwik cun. Dia mengancam. Tapi bila naik umur 30-an dia sudah macam-macam. Cocok sana, dia cocok sini, itu macam-macam lah. Buat konten merapu-merapu macam-macam. Bila dia naik umur 50-an dia semacam. Pukul 3 pagi minta aiskrim Cornetto dengan anak. Ada minta teh tarik bau-bau pukul 4 pagi tak pandang kecil manis. Bila naik umur 60-an dia sudah apa? Dia sudah tak boleh cam lagi dah. Dia tak boleh cam. Orang tak boleh nak cam lagi dah. Duduk di bus stop enjek semut. Lari duduk motor tu, rambut kebang jadi dah. Dia macam ni. Nabi sebut orang yang umur paling panjang itu bagus. Tapi kalau setakat umur saja panjang tak cukup. Umur saja panjang tak cukup. Dia umur panjang dan Nabi sebut wa hasuna amaluhu. Sepanjang umurnya itu diisi dengan amal-amal soleh. Maknanya dia ni memang orang yang dah berumur yang baik. Masjid tak tinggal. Kenduri kendara orang, silaturahim, jiran-jiran pun dia jaga. Hubungan adik-beradik, saudara dia jaga semuanya. Maknanya asal kenduri ke apa muka dia mesti ada. Makan free kan? Jadi memang dia ada lah. Memang dia takkan ketinggalan. Dia suka. Itu orang bagus. Umur panjang dan amalan pun soleh. Sedangkan sahabat pun tanya, ya Rasul, manusia yang paling tak elok sekali siapa? Nabi kata, man tala umruhu. Umurnya panjang. Panjang juga. Jadi umur panjang tak payahlah riak sangat. Sebab umur setakat panjang belum tentu. Amalan tu. Sebab Nabi kata, orang yang jahat, umur panjang juga. Ada orang jahat-jahat yang tak meninggal lagi, ada. Tak mati-mati lagi, ada. Jahat sangat.
Namun Nabi kata wasa'a amaluhu, amalan dia begitu buruk sekali. Jadi kita berdoalah semua yang ada dalam majlis ni, moga-moga umur kita dahlah panjang, amalan kita semuanya soleh belaka. Amin ya rabbal alamin. Macam sahabat saya ni Ustaz Tun Ihsan ni, ini daripada muda saya kenal dia memang orang yang soleh. Selain daripada dia handsome, dia memang yalah kawan siapa kan? Itulah. Jadi tak payahlah riak sangat Syekh, tak payah riak sangat. Tak apa elok riak-riak ni. Jadi kan, jadi ibu-ibu yang tapi dia dah kahwin, maaflah, habislah peluangnya, tapi ada peluang lagi boleh bincang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, walau bagaimanapun umur yang panjang ini akan lebih bermakna dan bererti kalau ada padanya barakah, umur yang berkat. Kita masuk tahun baru ini umur panjang dan berkat. Macam mana nak dapat umur yang berkat? Ya, dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicatatkan, direkodkan, ada dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka ini hidup penuh berkat, umurnya panjang, harta melimpah ruah, anak cucu keturunan ramai. Dalam kalangan yang saya sebutkan ini ada salah seorangnya adalah Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik radhiyallahu an ini merupakan salah seorang sahabat Nabi yang juga dia juga pembantu setia Nabi. Pangkat tinggi lah ni, SUSK, sulit kanan ke apa macam itulah. Pangkat besar. Dia memang dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini begitu lama dia berkhidmat dengan baginda Nabi. Seawal daripada dia kecil lagi, orang lain datang jumpa Nabi, ya Rasul, saya wakafkan harta saya, ambillah. Ya Rasulullah, ambillah saya punya kuda, saya punya unta, ambillah. Ya Rasul, ambillah saya punya rumah, saya punya tanah, ambillah ya Rasul. Mari seorang perempuan nama Ummu Sulaim, dia kata, ya Rasul, saya tak ada apa nak bagi, tapi saya ada anak seorang, saya wakaf anak je lah. Saya bagi anak saya, saya wakaf kamu ya Rasul. Buatlah apa nak buat dengan dia, suruh pergi kedai beli barang ke apa, menjadi membantu menulis, mencatat rekod ke apa. Dialah ya Rasul. Namanya Anas bin Malik radhiyallahu an. Dan sejuruh itu Nabi mendoakan kepadanya dengan doa yang cukup mulia. Elok kalau kita amalkan. Doanya apa? Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil hayatahu wa ghfir lahu. Ada setengah riwayat kata wa barik lahu fima a'taitahu wa ghfir lahu. Apa maknanya? Ya Allah, banyakkanlah hartanya, ramaikan keturunannya, berkatilah setiap kurniaanmu kepadanya, ampunkanlah dia. Amin ya rabbal alamin. Maka berkat daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang makbul. Nabi, doa Nabi makbul lah. Anas bin Malik memang antara kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sekitar seluruh sahabat Nabi dalam 140,000 kurang lebih orang. Maka beliau antara umur yang paling panjang sekali. Umurnya direkodkan sekitar 107 tahun. 107 umur dia, 107 tahun. Dan dia, anak dia saja kurang lebih 120 orang. Anak, bukan cucu, cicit, ciut lagi, bukan. Anak saja 120 orang. Itu maknanya kalau dia ambil gambar, tak boleh pakai batang ni, panggil apa, monopod, tak boleh. Dia kena pakai drone, terbang tu. Pasal sekampung, setaman ni semua dia punya anak-beranak dia. Anak saja. Mungkin ada orang tanya, Ustaz, macam mana lah Anas bin Malik banyak sangat anak ramai? Takkan bini dia seorang? Roboh. Kelang tu banyak. Itu point dia tu. Kelang dia banyak. Jadi dia banyak cawangan. Dah tak payah ulah lah cawangan-cawangan ni, tuan-tuan kan berani pun. Jadi tuan-tuan, bukan saya tuan-tuan. Jadi apa ni, anak dia ramai. Dah lah anak dia ramai. Lepas tu pula dia punya kebun-kebun. Dia ada kebun kurma, kebun anggur. Setahun berbuah dia 2 kali. 2 kali berbuah setahun. Bayangkanlah. Maknanya barakah betul lah doa daripada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tengok dalam majlis ni ada agak bawa anak-anak, bagus. Yang kita doakan anak-anak kita. Doa yang saya baca ini ikut sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana elok.
Ikut dia kata ustaz ni memang tak kalau ustaz menipu kita baca je lah. Memang setia tuan-tuan lah. Tanda-tanda kena Covid 2 kali. Dia kalau ada anak, tangan tu pegang ubun-ubun tu bagus. Allahumma. Ni betul lah ni, dia tak mau ikut dah. Ya betul. Ini betul-betul bukan cobaan dah tu. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil hayatahu wa barik lahu fima a'taitahu wa ghafir lahu. Oh, dia perempuan macam sembahyang jenazah lah, hu tu jadi ha lah. Allahumma aksir malaha wa waladaha wa atil hayataha wa barik laha fima a'taitaha wa ghafir laha. Amin ya rabbal alamin. Doalah moga-moga mudah-mudahan anak cucu keturunan kita juga mendapat barakah daripada bacaan doa mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu kita ini dalam hidup kita berdoa pada Allah agar umur yang kita dapat umur yang berkat, dan sepanjang perjalanan umur yang berkat kita ini diiringi dengan kebahagiaan yang elok-elok saja. Sebab dalam Quran Allah ada sebut, ada setengah perangai manusia ni, dia memang bercita-cita, dia memang berkeinginan umur panjang. Dia teringin umur dia panjang. Panjang sikit-sikit tak apa. Lau yu'ammaru alfasanah. Ada dalam kalangan manusia ni, surah Al-Baqarah ayat 96. Tuhan menyebutkan, ada manusia ni dia nak kalau boleh umur 1000 tahun. Tak payah cakap orang lain. Ni yang ada di hadapan saya ni. Tuan-tuan semua, kalaulah keluar borang permohonan online, Tuhan pelawar. Atau dah dipelawai. Pelawai ya. Jadi pelawai. Dapat pelawaan supaya pilihlah nak umur berapa tahun saja. Jelah tanya ibu berapa. Kalau boleh nak umur berapa kalau boleh. Tuhan tanya nak berapa? Tuhan bagi ya. Berapa nak berapa? Kalau boleh lah. Berapa? Ada semalam saya ceramah di mana semalam ni? Malam di kampung Padang tembak. Ada mah. Dia kata kalau boleh nak 200 tahun. Allah, 200 tahun. 80 pun jalan sengit dah. 200 Allah. Tak apalah dia diminta kan. Dalam dunia ni tak dinafikan memang ada manusia umur panjang-panjang. Dalam dunia ni setakat ni direkodkan orang manusia paling panjang umur ada seorang perempuan. Nama dia Jean Calment. Dia ni umur dia 122 tahun 164 hari. Dia ni orang Perancis. Dia lahir 1875, meninggal tahun 1997. Dia perempuan. Perempuan biasalah, memang dia panjang sikit banding laki-laki. Lepas tu ibu tunggal banyak pada lelaki banyak. Orang lelaki banyak memendam, masalah banyak mu pendam. Bini marah ke apa pendam, diam. Suruh beli ikan kembung. Orang jantan kan macam tu. Makhluk paling jujur dalam dunia. Ni. Sungguh, saya dah lama jadi lelaki, saya tahu Jujur, suruh beli ikan kembung. Sini panggil kembung kan temenung. Kembung kan? Kembung. Saya orang Kedah kadang temenung kan, itu yang kami temenung. Kembung, ikan kembung kan. Dah tak ada temenung, dah tak ada ikan kembung, balik rumah dengan kok lah bini kata habis tu dah tak ada, belilah ikan lain. Dah tak ada. Yang kembung tak ada, belilah ikan lain. Jadi dia baliklah dengan perut yang kembung lelaki tu. Dia banyak macam tu. Orang lelaki-lelaki yang panjang umur ada juga. Dia orang Jepun, umur 116 tahun. Ada banyak makan sushi apa tak tahu lah kot. Dia umur panjang. Tapi dah umur kalau panjang sangat pun, kalau dah tak ada faedah, baik meninggal sangat. Tak sungguh hidup pun tak ada apa lah. Kesian. Ni saya tak cerita siapa. Macam tuan-tuan berkajian banyak jalan kan. Kita kadang pergi negara-negara yang ni lah, negara maju kadang kan. Airport dia tuan-tuan tengok. Oh tua-tua. Sebab dia bukannya etikah masjid kan, bukan Islam. Jadi dia pun kutip sampah, ketar tu angkat tray kita makan kan, dia angkat kesian tengok. Kita kata tak apa, tak faham lah. Kita kesian tengok bayar-bayar ayah kita. Dah dia buat apa lagi? Tak meninggal lagi. Jadi dia betul lah kata Ka'ab al-Ahbar, salah satu daripada kelebihan umat Muhammad umur pendek. Dia umur pendek ni janganlah tuan-tuan rasa hina, tak. Syukur lah. Pasal umat dulu ratus tahun. Nabi Ibrahim dan sebelum-sebelumnya ratus tahun.
Nabi Nuh 950 tahun, lepas selamat pada banjir itu hidup lagi 40 tahun, tak 1000. Lama sangat. Dia kalau lama sangat pun, itulah, yalah, saya syukurlah saya ingat, ini kita hidup ngam-ngam lepas tu meninggal, eloklah. Panjang sangat pun anak cucu susah hati. Tak mati lagi. Tak pasal nak pecah geran, tak boleh. Hak seorang ni tak mati lagi. Jadi kena tunggu dia nak kata hidup, tak nak kata hidup macam tak berapa nak hidup. Oh, hidup lagi. Minggu ambil cuti tak mati lagi. Lambat. Ataupun kadang tu hidup sampai 200 tahun, letih kerajaan. Makan pencen. Lama daripada sebis, baik mati. Kerajaan letih ni bahaya je pencen kawan tu. La ilaha illallah. Jadi saya ingat hidup tak payahlah nyusah korang. Tuan-tuan ni hidup ngam-ngam lah. Elok-elok meninggal, cantik lah tu. Aduh, jarang dengar penceramah suruh meninggal ni. Kan? Pasal kalau hidup menyusah korang lah. Kan? Lepas tu banyak dosa pula tu. Kalau hidup banyak pahala tak apa. La ilaha illallah. Tak faham tak apalah. Kan? Jadi oleh kerana itu, kita nak hidup kita ini umur dan sepanjang hayat kita barakah. Ataupun dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajarkan antara doa yang elok kita amalkan sekiranya kita ini diizinkan Allah umur lanjut, kan, umurnya panjang, kan, macam ke bawah duli tuanku kita sultan ataupun agung ke apa, agar tuanku lanjut usia, tuanku lanjut usia. Kita pun sama dilanjut usia. Tapi ketika umur kita dilanjutkan Allah, doa yang seelok-elok juga diamalkan selain daripada surah Al-Ahqaf tu kan, umur bila umur 40 kan ada doa dia. Selain daripada itu, Nabi juga mengajarkan apa doa dia? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harumi. Apa makna doa tu? Ya Allah, aku mohon berlindung padamu daripada sifat lemah, malas, kedekut, tua lagi nyanyuk. Inilah 4 penyakit orang tua. Orang yang pernah muda, maaf. Orang yang pernah muda, silap-silap. Pertama sekali dia berasa dia penyakit dia lemah, segala lemah, tak larat panjang. Jom ada kuliah 2 tak larat. Mana malam ni ada kena tak larat. Jomlah hujung tahun ni pergi umrah, seronok ramai-ramai kita tak larat. Semua tak larat. Tak larat, lemah, letih. Kadang dengar ceramah pun, penceramah baru bagi salam, menguap dah. Sian ustaz tu, dah lah lewat. Kan? Assalamualaikum. Menguap dah. Allah bagilah ustaz tu intro sikit. Menguap dah. Baca Quran menguap. Pas mayang tak tahulah. Yang kedua penyakit lemah orang tua ni apa dia? Dia malas. Semua malas. Dan yang paling malas ni malas fikir. Malas fikir. Penceramah bagi doa apa? Malas nak rakam. Kau rakam lah. Kau rakam kan aku ambil bukan sini, tempat lain. Itu tanda-tanda penuaan tu. Wal jubni, kedekut. Allah kedekut sungguh lah. Macam saya orang Kedah kata kedekut peang. Kedekut baik. Kedekut sungguh. Dengan orang kedekut, dengan masjid kedekut, dengan kucing pun kedekut. Kucing datang nak miau. Kutlah bagi ikan ke tulang dah, dia bagi sayur. Nah, jaga kesihatan. Oh dah, kenapa tu kucing? Yang keempat, tua lagi nyanyuk. Ni kita minta berlindung lah. Bukannya apa, kesian anak cucu. Kan? Salah letak tempat duit cari tak jumpa, dituduhnya cucu curi. Dia kata, siapa pula curi duit aku, lama-lama curi. Apa dia salah letak? Nyanyuk. Sian, kita tak mau macam tu. Agar kita menjadi tua yang ada manfaat dan moga-moga tak menyusahkan anak cucu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey. Jadi oleh kerana itu, apakah amalan-amalan? Ini kita nak cerita ni. Bila sebut berkaitan tentang umur, ajal maupun kesempatan hidup, baru-baru ni satu berita yang begitu menggemparkan sekali tanah air kita, yang kalau ikutkan perkara ini tidak asing, tetapi bagi kita dia rare lah, iaitu berita pemergian ataupun
salah seorang daripada pensyarah di Universiti Islam USIM, di USIM, Profesor Dr. Muhammad Sobri Awang, yang tengah menyampaikan kuliah subuh surah Al-Ittihadiyah section 9 Shah Alam, yang mana beliau meninggal ataupun rebah kira-kira 7.55 minit pagi sewaktu tengah berceramah. Bayangkanlah, bagi kita ini pemergian ataupun kematian yang sangat dicemburui. Kenapa kita cakap macam tu? Meninggal dalam penuh kemuliaan. Allah pilih. Orang-orang yang meninggal macam ni Allah Ta'ala pilih. Allah pilih. Samalah macam orang-orang yang meninggal dunia depan Kaabah, meninggal tengah sujud, meninggal tengah tawaf. Ini semua pilihan Allah. Saya baru balik haji. Masa haji saya baru ni, ada sekali tu tawaf tu, ada. Tapi negara luar lah. Rebah, tengah tawaf, rebah, meninggal dunia di situ juga. Ada seorang alim daripada Thailand pun tengah hari wukuf tu kan, meninggal juga tengah khutbah. Ni semua orang Allah pilih lah sebenarnya. Saya bila dengar kan, meninggal tengah khutbah, meninggal tengah berceramah, meninggal tengah ibadah. Kalau rumah saya dekat Bandar Seri Putra di Bangi tu, ada seorang hamba Allah ni, Pak Haji ni, dia memang rajin, dia memang committed lah dengan masjid tu. Dia meninggal tengah sujud. Meninggal tengah sujud. Allah pilih kan, Allah pilih. Kita yang dah lama sujud ni tak dapat pula mati macam tu kan. Ataupun kadang meninggal depan Kaabah. Mutawih tiap-tiap tahun bawa orang pergi umrah pun belum tentu mati depan Kaabah. Betul tak? Allah pilih, Allah pilih. Saya bila dengar tentang situasi macam tu semua, macam hari tu di Shah Alam, lagi dahsyat. Di Shah Alam tu, tuan-tuan janganlah takut pula pergi Shah Alam. Pakat meninggal masuk Shah Alam, meninggal mengejut banyak ni. Dia sebenarnya meninggal mana-mana. Setiawan ke Manjung ke Lumut ke sama je. Bukannya tempat izin Allah lah, ni ajal lah. Dia azan subuh surau kot tak silap. Dia azan subuh. Macam biasa azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Senyap. Asyhadu an la ilaha illallah tu dua kali kan? Senyap. Habis orang taman semua riuh kata ni blackout ke apa. Rupanya pergi ke surau tu, rebah Datuk Bilal tu, meninggal di situ juga. Kalimah terakhir dia disaksikan oleh semua penduduk taman. Allah pilih. Dia bukan asyar, sahibul fadilah, sahibul samah ala alamah. Dah. Dia orang biasa-biasa, nobody but you. Ini Allah kalau dia nak pilih, dia tak mesti engkau tu ustaz, kau penceramah, engkau imam muda, engkau imam, belum. Engkau penceramah, dah. Ustaz selebriti, dah. Ustaz television, dah. Kalau Allah nak pilih, siapa-siapa saja Allah boleh pilih, betul tak? Kadang ada orang kata, ustaz boleh lah ustaz, mati time ceramah. Kami bila nak ceramahnya? Yang mati tengah dengar ceramah pun ramai tu. Cuba tengok yang sebelah, hidup tak? Rezeki Allah. Saya pula bila dengar macam tu, bila dengar yalah berita-berita macam tu, kemuliaan orang pergi, orang kata kematian yang dicemburui, maka terkenang kita akan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi pernah berpesan, kata Nabi, iza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya Allah Ta'ala itu nakkan kebaikan untuk hambanya, maknanya Allah Ta'ala nak bagi sesuatu yang baik pada tuan-tuan semua, ibu-ibu semua. Apa tandanya? Kata Nabi, istakmalah. Allah akan mempergunakan hambanya itu. Allah akan mempergunakan hamba. Apa memperguna pula ni? Kalau manusia memperguna, itu maksud tak elok. Tapi Allah akan mempergunakan hambanya. Sahabat bertanya, kaifa yasta'malah ya Rasul? Macam mana ya Rasul Allah mempergunakan hambanya? Dengar baik-baik, dengar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuwafiquhu li'amali salih qabla mautihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mempergunakan hambanya itu membawa maksud. Allah akan mendorong, Allah akan melorong, Allah akan cenderung
hati diri seseorang itu untuk melakukan amal-amal soleh sejurus sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Imam Ahmad. Apa maknanya? Apa maknanya? Orang-orang yang kita pernah dengar kan selalu berita-berita wartawan suka tanya soalan tu. Nah, Hajah Hamimah, lama tak jumpa. Sihat nah. Tak lengah ke pegang kamera tu? Kena saya tolong pegang tak apa. Ni, kan wartawan selalu tanya. Wartawan tanya apa? Kalau ada kematian, kemalangan, lagi-lagi yang macam menghibur kan, sedih kan. Makcik ada tak kelakuan pelik anak makcik sebelum dia meninggal? Oh, tu mana makcik? Dia ada. Dia ajak pergi umrah. Tak sempat. Oh, kita kan selalu tengok macam tu. Ajak pergi umrah, tiba-tiba hidup tak pernah belanja orang makan. Bagi sumbangan wakaf ke masjid. Benda tak pernah dibuat. Sekali dibuat. Kalau bahasa Piramli, orang panggil apa? Buang terbiak, nak mampus. Ya, ayat tu kasar. Tapi Piramli ni orang belajar tu. Kadang-kadang buat benda tak pernah dibuat, itu tanda tu. Itu tanda. Tak pernah mari masjid An-Nasriyah lah contoh. Tak pernah mari sini. Tiba. Budak-budak sekarang kata, tiba kau datang lah. Nampak gegar tangga masjid tu. Jadi tiba-tiba datang masjid. Orang kata apa? Kau ni 2 kali Jumaat lah pasal. 2 kali Jumaat tu paling cepat lah tu. Oh, orang akan mengaitkan benda tak pernah dibuat dengan mati. Rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad ni dah lama khabar ke kita. Kok kita tak terbaca ni, pagi ni baru dengar. Oh, tapi janganlah takut. Oh, takut pula nak beramal mati pula. Eloklah. Betul tak? Betul tak? Eloklah mati dalam keadaan apa? Lepas buat benda baik, buat benda amal-amal soleh ni, isu syukur. Banyak orang macam tu. Allah Ta'ala pilih. Dan kebanyakan mereka ini, dia meninggal dunia dalam keadaan yang penuh kemuliaan. Yang kebanyakannya kita tengok Allah mengangkat darjat mereka. Kalau tadi saya sebut nama seorang pensyarah itu yang meninggal dunia. Kalau beberapa tahun sudah, seorang Al-Fadil Ustaz penceramah terkenal juga kalau di Kedah tu. Dulu dia naik berkhutbah atas mimbar. Disaksikan Tuanku Sultan Kedah semua ada masa tu. Tengah khutbah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kan dia takwa pula, janganlah mati melainkan Islam kan. Sejuruh dia baca ayat tu, dia yang rebah, jatuh tongkat, meninggal atas mimbar. Disaksikan ribuan jemaah masa itu. Bayangkanlah ribuan jemaah saksi dan terus solat jenazah semua dengan ribu-ribu orang. Ini Allah pilih manusia macam ni. Selama ni kita hidup, kita semayangkan jenazah orang. Jenazah kita nanti ni belum tahu lagi apa situasinya. Siapalah agaknya sudi nak semayangkan kita. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya Allah. Itu kalau zaman Walkman tu bunyi macam bateri nak habis. Ambil lagi. Nyanyi macam nak meninggal bunyi. Jadi sebenarnya kita ni bukannya apa kita harap pun. Allah pilih benda yang elok-elok lah. Kematian kita tu diiring dengan benda baik-baik. Dia sebenarnya orang-orang alim dulu-dulu ni memang Allah pilih. Dia mati tu, dia meninggal tu cara elok, keadaan suasana pun elok, banyak. Pernah dirakamkan dalam sejarah, ada seorang ulama ni nama Imam Abdul Rahman Al-Auza'i. Masa dia meninggal dunia, ramai semayangkan jenazah dia. Tahu berapa ramai orang datang semayangkan jenazah dia? Memang ramai. Tak payahlah cerita berapa ramai, cukuplah nak khabar ke semua. Yahudi dan Nasrani pun datang juga, orang bukan Islam pun datang juga memberi penghormatan terakhir kepada dia seramai 30,000 orang. 30,000 yo, 30,000 bukan 3 orang. 30,000
Ramai tu. Jadi kalau dah non-Muslim pun 30,000 yang Islam. Dan daripada 30,000 itu sebahagiannya masuk Islam. Terkejut tengok macam ini lautan manusia meraihkan pemergian. Pemergian satu orang yang mulia. Maknanya apa? Dia ni orang alim, hidup, orang Islam atau bukan Islam, dia baik dengan semua orang. Kalau tidak, masakan tidak dia meninggal, non-Muslim pun boleh datang. Ni makna orang alim yang baik dengan semua orang. Jenis hidup tak cari pasal. Hidup baik dengan semua orang. Mulut jaga. 30,000 kot, ramai. Yang bukan Islam tu. Agak kita meninggal, siapa lah datang? Tahulah. Kan? Siapa lagi dalam sejarah? Ramai. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Masa dia meninggal, Khalifah Al-Mutawakkil suruh kira berapa ramai orang ulang-alik masuk semayangkan jenazah dia. Tahu berapa ramai yang semayangkan jenazah dia? 2,30,000 orang. Besar pada stadium lagi dah orang semayangkan jenazah dia. Hampir anak-anak murid dia kata, dalam ramai-ramai yang semayangkan dia tu pun ada yang kami tak cam. Mari mana ni? Muka tak pernah nampak. Zaman dulu benda ni pelik sebab dulu mana ada kapal terbang. Maknanya kalau tak pernah ni kita okey ni malaikat maut dekat apa ni? Sana cerita mati ni. Okey ya, tenang hati-hati ya. Okey. Jarang ni saya tak pernah ceramah telefon terbalik ni. Ini perak aja ni. Okey tak okey ni. Wah, alhamdulillah. Risau. Kena mengucap. Cerita mati-mati dia terbang dulu. Dia buat backflip. Ya. Ibu-ibu pernah backflip? Tak pernah backdrop dah lah. Kan? Ramai. 2,30,000 orang semayangkan jenazah dia punya ramai. Ya Allah. Baik itu berdoalah pada Allah. Moga-moga kita meninggal nanti. Ramailah yang akan semayangkan jenazah kita. InsyaAllah. Pesan dengan anak-anak. Ni mak meninggal nanti, tolonglah ramaikan orang semayangkan mak nanti. Kau pun tahulah mak ni macam mana hidup dulu kan. Jadi minta panggillah ramai sikit semayangkan mak ni. Tolonglah ramaikan jenazah. Jemaah. Jenazah pula. Jemaah. Ingat tu. Mungkin ada orang tanya, ustaz, tak ada ke amalan ustaz? Nak bagi moga-moga harap-harap dapatlah meninggal cara orang baik-baik. Duk cerita orang, kita pun teringin tak meninggal macam tu. Meninggal cara baik, meninggalnya depan Kaabah, meninggal tengah semayang, meninggal dalam masjid bagus tak? Bagus. Tapi kalau tengah curi aircon tak bagus lah. Bunyi elok dah, meninggal dalam masjid curi aircon pula tak bagus. Jangan mati tu biarlah elok-elok. Ini kadang hidupnya kadang mungkin okey, tapi cara mati tu yang sedih. Mati tengah karaoke, Allah, buruk benar nampak. Betapa ku cinta padamu. Meninggal. Kerah dengan mikrofon je tu. Usung bawa mandinya gitu kerah. Allah sian, nampak tak apa cantik lah. Mati tengah urut ni tapak kaki amoy. Allah. Ayah Pak Haji mati mati. Urut sampai mati. Jadi rekod tu tak cantik, tak berapa husnul khatimah, tak cantik nampak. Arwah tu bagus orang dia, tapi itulah mati ngamuk ya. Kan buruk jadi tu. Jadi kita nak happy ending tu. Maka ada dalam kalangan para alim ulama kita, antaranya Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ada menyenaraikan. Kata beliau, ada setengah-setengah amalan ini, kata beliau, arba'un turfa'ul abdu. Dia kata ada empat perkara yang boleh mengangkat darjat seseorang, yang mana siapa-siapa yang buat empat perkara ini, Allah akan mengangkat darjat dia, walaupun dia ini wa in qilla amaluhu au ilmuhu. Maknanya dia ni orang amalan tak banyak, ilmu tak tinggi. Macam tu ya. Amalan dia tak berapa banyak. Mungkin barangkali dia yang rukun-rukun, yang wajib-wajib dia buatnya. Dia amalan tak berapa nak banyak sangat. Dan ilmu pun tak tinggi mana. Tetapi masa hari dia meninggal, Allah angkat darjat dia. Faham kot? Allah angkat darjat. Daripada seseorang, ramai belakang pintu ada lagi. Oh, tak nampak. Sini ada? Tak ada dah. Bawah ni ada? Tak ada.
Maknanya dia ni punyalah bagusnya dia, masa dia hidup, dia bukan siapa-siapa. Mungkin cikgu sekolah saja, kerani saja, saja, pembantu am saja, kan? Bukan pangkat tinggi-tinggi. Tapi hari dia meninggal, Masya Allah, mungkin barangkali satu Malaysia dengar cerita dia, satu Malaysia doakan dia. Kalau kata Facebook tu semua Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Kan? Maknanya dia ni siapa ini? Betul tak? Betul. Pernah kan? Ramai orang macam tu. Kita tak pernah bersahabat dengan dia, tapi bila dia meninggal, dengan kita rasa sebab ni. Dan kita doa, ya Allah ampunkanlah dia, ya Allah. Oh, ramainya atas. Oh, ramai alhamdulillah. Ramai lagi ya. Kan? Jadi ya, hai. Kan? Jadi maknanya apa amalan dia, kan? Apa amalan ni Tuhan angkat darjat ni, hebat ni. Allah angkat darjat dia daripada bukan. Saya ingat kena tukar dah ni perasaan ni. Tukar telefon ke mana-mana. Takkan angin kuat sangat angin lah. Tak apa. Jadi maknanya ni kalau TV ni siaran tergendala. Ustaz Hasan kan? Yang tu lah siaran tergendala. Jadi dengan molek dengan baik-baik. Apakah perkara tersebut? Ada 4 perkara. Mau tak mau saya nak cerita ni. Mau tak mau? Tak semangat. Mau tak mau? Alhamdulillah. Yang paling kuat tu insya-Allah meninggal dululah, kan? Jadi sebelum kita sebut, saya ingat marilah kita sama-sama kita beristighfar sama-sama insya-Allah ya. Jadi supaya standby. Benda tu bukan banyak, 4 saja ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbulan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi. Rabbi zidni wa wafiqni wa wahabli rizqan wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang pertama sekali kata Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, sifat ataupun perangai orang-orang yang dia ni biasa-biasa saja, tetapi di hari kematian dia itu Allah angkat darjat dia. Walau amalan dia tak banyak, ilmu tak tinggi mana pun. Bukannya alim, orang yang memang dikenali. Tak, biasa-biasa saja. Siapa? Pertama, iaitu dia memiliki sifat al-hilmu. Al-hilmu ini maknanya kawan-kawan yang nama Helmi, Halim. Itu yang sama waktu dengannya lah tu. Pakai ambil lah seorang sikit, tapi tak payahlah riak. No? Helmu, Halim, apa ni? Al-hilmu, halamim. Itu maknanya apa? Lemah lembut. Jadi yang hilmu ini bukan maknanya dia lembut-lembut semacam tu. Ada, kadang kita tak pernah
Tak nafilah ada juga macam tu. Kadang dalam ramai-ramai bersalam dengan kita, dia mari kat kita. Sayang Ustaz. Allah. Jantan. Tapi setengahnya panggil jentayu lah ya. Jantan tapi ayu. Nah itu. Bukan itu. Bukan. Tapi lemah lembut di sini maknanya dia orang yang cermat. Dia orang yang tidak berkasar-kasar. Dia orang yang cermat. Pernah kot jumpa orang kasar ni. Kalau tutup pintu hempasnya kuat tu. Pam, tentang kereta sewa, kereta orang, kereta company, kereta pejabat. Berdegang tutup pintu van tu. Janganlah. Dia orang yang lemah lembut ni, dia lain cakap. Cermat, lembut, beraloh cakap. Jadi orang macam ni mulia. Sebab itu dalam kalangan sahabat Nabi ada seorang namanya Asyaj Abdul Qais radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memuji dan mengatakan pada beliau, kata Nabi, inna fika khaslatani. Asyaj Abdul Qais, engkau ini ada dua perangai. Perangai engkau ni ada dua yang yuhibbuhumallah. Allah sayang engkau kerana dua perangai engkau ini. Yang cakap ke Nabi, Nabi yang khabar ke dia. Nabi kata, dua perangai engkau Allah sayang sangat. Maknanya champion lah. Allah sayangkan dia kerana dua perangai dia. Apa? Pertama, wal anatu wal hilmu. Pertama, dia ni jenis bertenang-tenang, relax. Dia jenis orang yang relax, santai-santai. Macam tu lah kot. Dia santai, dia relax. Dia tak gopoh, tak kelang kabut, gelabah. Dah. Kan? Tapi kalau penceramah lambat, kena gelabah lah juga. Ustaz kat mana, ustaz kat mana, ustaz kat mana lah. Itu confirm lah. Yang kedua, dia jenis orang yang lemah lembut. Dia jenis orang yang relax. Jangan jadi orang kasar. Cakap kasar, perbuatan kasar, semua kasar. Apa benda di bawah kendalian dia, semuanya menjadi mangsa. Semua jadi mangsa. Kalau dia mayang nak mengadap kipas tu kan, kipas yang pusing-pusing kepala tu kan. Kalau dia berasa panas, dia tarik kipas tu perak mengadap dia. Tu kalau orang tu meninggal, patah kepala, tengkuk, tak boleh. Kasar sangat. Ada setengah jamban pula. Tandas ya, tandas. Kadang saya pernah masuk tandas, tali flash pun putus. Kasar sangat, sembelit ke apa. Putus tali tu. Bayang kalau apa benda dia buat, takkan dia gunting tak ada pasal. Dia putus tu, maknanya kasar sangat. Gong. Jangan macam tu. Mangsa dia orang yang masuk selepasnya, iaitu penceramah. Penceramah baju ungu. Sial kat dia. Masuk-masuk. Tak boleh. Apa yang nak buat jadi MacGyver. Tak kerti sangat. Tinggi sangat benda tu. Apa lagi nak dibuatnya. Keluar-keluar carilah. Tak pasal kita punya bahan buangan masih lagi tak hilang. Kenangan tu masih ada. Jadi kita carilah baldi nak isi. Nak simbah lah. Tapi dah basuh dah. Cuma nak keluar cari mana baldi. Mana. Tengah duk mana-mana cari ni orang. Allah Ustaz, ambil berkat. Allah Ustaz, Allah Ustaz, Allah. Engkau tak payah nak berkat sangatlah dalam jamban ni, oi. Dia kata, Ustaz guna jamban mana tadi? Saya nak ambil berkat. Elok. Dalam tu bukan berkat, melekat. Kau tahu? Aduh, jangan berkasar lah. Itu barang rumah Allah ni, masjid ni, jagalah elok. Masjid ni cantik, sejuk, elok, dengan lampu cantik, indah, binaan, khat semua ni. Kapek ni baru kot, kapek ni baru ni. Baru kapek ni tahun bila ni mana? Saya ingat baru ni sedap ni kapek ni. Dia tanda-tanda kapek baru bila kita sujud, bulu kapek dengan bulu hidung bertemu. Itu tanda kapek baru. Tu yang bangun semua resedung belakang. Bulu dia masuk dalam hidung. Itu tanda kapek baru. Tapi kalau sujud, asal sujud, bangun saja semua dahi bertinted, itu kapek lama namanya. Hitam dah semua. Keras dah tu. Jadi jangan berkasar. Jaga rumah Allah ni elok-elok, kenderaan apa semua jaga elok-elok. Nabi kan pernah tegur kan Aisyah. Sekali tu dia naik atas kuda, naik atas unta tu macam dia macam tu, kasar sikit kan. Tapi pesan jangan relax. Jangan berkasar. Kalau kita hari ni sama, masuk gear elok. Tekan brek tu, janganlah. Sabar, tenang. Dia pun makhluk Allah, tenang. Nak pakai lama lagi tu. Dengan suami-suami. Jangan berkasar kak. Cakap elok. Apa? Buat panggil kedai tom yam sikit. Baru dia seronok balik. Apa? Nanti bewok. Lembut. Kata apa? Tak ada apa. Lembut panggil. Saya orang Kedah. Saya dulu
bercita-cita nak kahwin dengan orang Kelantan tu dulu lah. Pasal saya tengok, bukan saya tak nak orang Kedah. Sebab saya tengok contoh yang ada depan mata ni macam tak berapa sampai lah Allah. Mak saya, kakak saya cengih. Kadang kalau dia marah orang tapak atas belakang buat macam cubik biar pipat apa pikang. Jadi saya kata kalau macam ni lah kelam masa depan tak boleh. Jadi kena cari orang Kelantan. Pasal orang Kelantan ni saya tengok lemah lembut, dia cakap lemah abang. Gimana demo? Bak pula lambat sangat yang morning. Oh lu sedap no. Kalau marah pun beres. Abang nate. Oh sedap rasa. Dia marah, dia maki pun lembut. Jadi saya rasa. Tapi akhirnya dapat orang sahabat berenang. Jodoh. Alon-alon kelakon. Alon-alon wes mangan opurung. Wes mangan opurung. Okeylah. Rezeki jodoh. Kan? Jangan tanya seterusnya pula. Tak ada dah. Cukuplah sekat tu tutup buku dah. Bukannya berani sangat. Kan? Dah lari tajuk dah ni. Satu. Yang kedua, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, orang atau manusia yang Tuhan akan angkat darjatnya adalah yang kedua, sifatnya adalah iaitu dia memiliki sifat apa? At-tawadhu'. At-tawadhu'. Apa makna at-tawadhu'? Dia ini seorang yang merendah diri. Orang yang juga kita kenali sebagai apa? Orang yang tawadhu', merendah diri, being humble, dare to be little, down to earth, apa lagi? Dia orang yang sangat berjiwa orang ramai, inilah maknanya dia orang yang sangat, kalau sembang dengan dia macam tak ada apa. Saya tak ada apa, saya hanyalah manusia, hamba Allah di muka dunia, Allah SWT ni semua. Hebatnya anak dia tak ada ni semua kurniaan Allah. Dia orang tawaduk ni seronok sembang dengan dia. Berbanding sembang orang sombong-sombong ni letih. Tak daya menyembang orang hak yang sombong-sombong ni. Oh saya dulu teman koma dulu teman dulu saya dulu semua dulu kan. Nak khabar ke dia kalau semuanya dulu, nenek aku dulu pun anak dara lah dulu sombong kan. Dia orang tawaduk ni, dia orang tenang, dia relax, tenang. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, saya bacakan sebahagian hadis, kata Nabi, wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Kata Nabi SAW, tidaklah orang yang tawaduk, merendah diri, melainkan Allah akan angkat darjat dia di dunia lagi. Darjat dia Allah angkat. Jangan bimbanglah. Orang hebat, tinggi, kedudukan, jawatan, posisi, harta. Tapi kalau dia tawaduk, dia tak payah heboh-heboh Facebook ke apa, menunjuk ke orang. Tak. Allah sendiri akan angkat darjat dia. Allah angkat darjat dia. Saya tak boleh lupa dalam kenangan. Saya pernah sekali tu, saya ni ceramah sampai pukul apa sebenarnya ni? Apa? 1:30. Pukul 2. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal belaka dah. Saya pernah sekali dulu, saya balik ceramah, bukan ceramah pun. Saya singgah dekat RNR. Ada satu RNR nilai nak balik rumah. Jadi saya singgah RNR tu nak semayang. Jadi tengah-tengah buka kasut apa semua, tiba-tiba saya, yalah kadang kalau orang kenal ni dia tegur lah kita kan. Tapi dalam ramai-ramai yang tegur tu ada seorang ni bagi saya rare lah. Dia punya tegur tu rare sikit, lain pada yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Slow je. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya tak tengok muka lagi. Pasal tadi Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya pun Waalaikumsalam. Ini slow sikit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tengok-tengok. Allah. Kita pun tak tahu nak sebut apa. Pasal serba-serbi ada kat dia. Profesor dia, datuk dia, semua dia. Saya pun nak sebut apa. Banyak, panjang sangat jawatan itu, semua ada. Jadi tak tahu nak sebut mana dulu. Kita bukan pandai protokol sangat. Tak ada saya kata apa-apa. Dia pun bagi tahu, dia kata cikgu balik daripada Kenuri dia tahu. Cikgu balik daripada Kenuri ni, balik ni. Ustaz daripada mana? Saya ni Ustaz Cak Ayam je. Saya bukannya Ustaz Kazim, Ustaz Badli Shah yang hebat-hebat, semua bukan. Tapi kalau orang macam tu kenal saya rasa bertuah betul. Orang alim, ulama.
Datuk Siddiq Baba. Hebat Dia orang alim, orang tinggi, orang hebat. Dia kenal saya. Saya rasa, tapi dia bahasakan diri dia cikgu. Dia kata dia cikgu je. Saya, bila orang macam tu kan, tengok, dia jadi terkenang-kenang. Lama dah kejadian tu. Tapi dia macam pasak dalam jiwa saya, ya Allah, satu hari nanti aku nak jadi macam tu. Allah angkat kedudukan kita setinggi, setahap mana pun aku nak jadi macam dia. Tawaduk, rendah diri, cakap pun slow, sapa orang-orang di bawah ni. Kan, banding saya dengan dia, saya bawah sangatlah. Umur pun bawah, ilmu pun bawah pada dia. Tapi dia boleh menyapa kita. Saya terharu, saya rasa. Jadi sayang kat dia, tiap-tiap kali kadang semayang pun ingat kat dia, doa kat dia. Ingatlah tu. Orang yang tinggi kedudukan, orang yang hebat, orang tua-tua kata apa, macam resmi padi kan, makin menunduk, makin berisi. Tapi ibu-ibu ni saya tengok makin menunduk, makin tidur. Jadi bahaya. Jadi tak boleh tunduk sangat, jadi tegak sikit kan. Jadi bila tawaduk macam tu kita rasa macam Allah insaf, rasa ya Allah aku teringin nak jadi serupa macam dia. Allahu akbar. Jadi ingat, orang tawaduk merendah diri ni Tuhan angkat darjat. Jangan pernah rasa merendah diri tu rasa komen sepanang aku ni tak ada. Dah. Allah angkat darjat kedudukan kita. Tengok hari dia meninggal dunia, ramai semayangkan dia. Namanya tawaduk. Yang ketiga, sifat atau orang yang bagus, Allah angkat darjat dia walau dia bukan siapa-siapa pun. Yang ketiganya ialah, iaitu sifatnya apa? Allahumma salli ala Muhammad. As-sakha, kata Imam Junaid. As-sakha. Apa makna as-sakha? Dia adalah seorang yang pemurah. Dia memang jenis suka menolong orang. Dia jenis pemurah. Yang ada di depan saya ni pun samalah ni. Ini semua pemurah belaka ni. Kadang-kadang saya turun ke Perak ni, duit saya tak laku. Duit teman tak laku ni. Turun ke sini tak laku duit kita. Pasal kadang kalau makan pun tahu-tahu sampai ke ustaz ada orang bayar dah. Ada orang bayar dah. Tapi kadang-kadang biasanya yang bayar itu kalau roti kosong, air suam. Biasanya lah. Kalau udang galah mau 6 ekor, saya ingat bayar sendirilah kot ustaz. Bersandak lah. Tapi saya ingat orang Perak ni memang pemurah betul lah. Pemurah hati. Semalam saya singgah makan yang tofu dengan sate. Yang sate tu yang menyucuk tu pula anak dara. Masya Allah. Masa nak bayar dia kata tak payah ustaz. Saya belanja je ustaz. Doa je lah. Saya tak tahu lah apa yang saya nak doa nanti. Sate sebab dia cucuk ori tau. Dia cucuk kat situ. Jadi saya kata macam ini air tangan. Biasa dia tempah tempat lain. Nak di situ juga dia. Ini lain macam air tangan dia. Bukan air tangan anak dara. La ilaha illallah. Ibu-ibu ni pun. Maknanya dah lah, panjang tu cerita kot. Kan, yang tofu tu pun pasal ada seorang tu dia kata, kalau sempat saya nak bayar kan. Dia kata ini pemurah betul. Ingat, orang yang pemurah suka bersedekah. Nabi SAW sebut, ma naqasat sadaqatun min malin. Nabi kata, takkan takkan berkurang harta siapa-siapa yang bersedekah mengeluarkan hartanya. Terbenanya masjid Rumah Allah An-Nasriyah ni, saya datang dulu masih kecil lagi, binaan yang lama. Ini dah baru dah ni, alhamdulillah. Saya ucap tahniah lah, ini semua berkat, sokongan, sumbangan semua. Tapi macam biasalah, macam kita ada elektrik, kita ada semua kemudahan yang ada ini. Semuanya ini macam lampu, kipas, aircon semua dia pakai karen. Karen pula dia bayar bukan pakai doa, dia pakai duit. Fulus. Jadi bila pakai duit, kalau berdoa saya pun senang. Jadi dia pakai duit. Jadi sumbangan tuan-tuan lah yang banyak, orang kata apa, yang akhirnya memakmurkan rezeki semuanya insya-Allah. Ni siapa yang wakafkan aircon semua ni, ya Allah. Kalau meninggal lah tuan-tuan sekalipun, duduk dalam kubur, sejuk kubur. Sejuk kubur tu sampai jenazah sebelah pun tanya. Abang, maaf tanya sikit. Kenapa kubur abang sejuk? Tahulah. Saya ni sebenarnya wakaf aircon. Lepas tu imam tu lupa tutup. Sejuk sampai ke kubur. Contoh, dah tak ada buat apa, husnul khatimah kan, mayat baik-baik kan sembang dalam kubur, kan buat apa dah, jahat lain lah kena godam kan.
Jadi tuan-tuan lah ni, seronok, bertuah duduk dalam kubur sejuk. Sebenarnya suruh tutup aircon, jangan membazir sebenarnya. Jadi pemurah, pemurah. Rajin tolong orang, bagi sumbangan insya-Allah. Dan yang keempat, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, orang yang Allah Ta'ala akan angkat darjatnya adalah siapa? Iaitu husnul khuluq. Apa makna husnul khuluq? Orang yang comel akhlak peribadi dan perangai dia. Orang yang bagus peribadi dia, akhlaknya baik. Mungkin ada orang tak faham apa makna orang baik akhlak peribadi dia bagus. Senang saja. Kata Imam Hasan Al-Basri, 3 tanda engkau akhlak baik. Kamu perangai bagus kalau ada 3 ini. Kaful aza, bazlun nada, talaqatul wajhi. Pertama, nak tahu kita bagus ke tidak? Pertama, apa dia? Kaful aza. Apa makna kaful aza? Menahan diri dari menyusahkan orang. Itu je lah. Tuan-tuan nak tahu tak baik tak baik tuan-tuan semua? Senang. Hidup berazam jangan susahkan orang. Kan bila masuk awal tahun ma'al hijrah ke apa, orang tanya kan, apa azam tahun baru? Biasa saya menurun berat badan, saya menjadi suami yang soleh, yang isteri solehah. Okeylah itu. Biasalah kita pernah dengar. Tapi tolonglah, saya ingat paling-paling pun marilah kita berazam jangan susahkan orang. Hidup jangan menyusahkan orang. Jangan menyusahkan jiran. Nak bela kucing, bela oyen, belalah. Tapi berak dia tu. Jangan sampai menyusahkan jiran. Ada orang dia jiwa, bukan jiwa binatang, jiwa penyayang. Dia sayang binatang. Tapi itulah berak ke rumah jiran, kata apa nak buat ni makhluk Allah, bukannya ada akal pun. Memanglah dia tak ada akal, tuan dia tu. Kalau di kampung-kampung saya dulu, lembu jenis makan pokok orang. Tu orang kampung marah, disimbahnya dengan cuka. Cuka asid tu, berbirat belakang orang tua tu. Lembu tu lah. Dia makan pokok orang. Tak, kita tak marah lembu tu. Tuan dia lah. Tuan dia. Apa biar makan? Sebab tu kalau nak betul-betul nak bela binatang, ada tempat, ada yang asalkan tak menyusahkan orang. Berkeliaran lembu lintah jalan, berlanggar dia orang, mati situ juga. Tak baik tu lah. Siapa lembu tu? Meninggal dia, hak langgar pun meninggal. Jadi jangan menyusahkan orang, tu je lah. Tuan-tuan hidup berjiran pun sama. Kadang-kadang buat kenuri kenara tu. Kabarlah ke jiran tu dulu, nak pasang kemah sampai 12. Ini wala salam, wala kalam apa pun tak ada. Tahu-tahu kawan tu celik-celik pagi tu, kemah depan rumah. Dia nak keluar kereta. Macam mana nak keluar? Beritahu lah dulu, siap-siap grup WhatsApp kan ada. Beritahu je lah. Assalamualaikum jiran-jiran semua. InsyaAllah esok nak buat majlis terima menantu. Beritahu lah. Orang semua alert, parking luar siap-siap. Ini blok habis jalan semua orang. Marahlah jiran. Ini jiran tak ada timbang rasa. Ini bersabarlah, sabar separuh iman. Dia kira iman orang. Iman dia tak kira. Tak boleh macam tu. Hidup masyarakat ni. Kena hati-hati sikit. Macam tuan-tuan, mari masjid. Elok, bagus. Tapi parking tu, parking biarlah senonoh. Ni masuk parking penceramah kadang-kadang tu. Bukan sini. Lain tempat lah. Ini bagus. Luas parking bagi elok lah. Boleh baring siap parking tu. Ini masuk kan. Lepas tu slipper pula habis. Sepak habis slipper penceramah semua. Lepas melongkang. Ada sekali tu saya ceramah mana tu. Keluar-keluar tinggal sebelah slipper saya. Berterabur slipper penceramah mana. Habis mentang-mentang kita slipper murah. Masuk dalam longkang sebelah. Saya pun tak tahu kata dalam longkang. Puas cari tawah. Pusing cari mana sebelah lagi ni. Sebab lepas pada tu saya balik bukan naik kereta, naik kapal terbang. Jadi kena carilah kok mana pun. Kalau naik kereta tak kisah, kaki ayam pun. Tapi janganlah curi kan. Lepas tu kita tinggal sebelah tak. Bila tengok sebelah tu berasa sedih. Tak nak ambil dah sepasang. Separuh jiwa ku pergi kan. Sebelah je tinggal. Sedih tengok. Termenung ku sendiri menengok sebelah. Lalah AJK masjid tengok. Dia kata, Ustaz nampak Ustaz? Tinggal sebelah siapa? Allah Ustaz. Takdir Allah. No comment. Tak boleh kata apa. Iyalah tu. Iyalah betul lah tu.
Dia kata tak apalah ustaz, siaplah ustaz. Kami bagi yang masjid punya lah. Oh, alhamdulillah. Dia bagi yang masjid lah, tak apalah dia bagi. Kalau dia bagi yang masjid tu yang elok sikit tak apalah. Dia bagi yang masjid punya tu hak du gunting depan. Yang slipper tu hak gunting depan tu kan. Dah lah gunting depan, hak masjid. Yang cop tak boleh hilang. Jadi jari saya dah macam tu. Saya kata tak tergama aku nak naik ke terbang pakai macam ni. Kalau naik ke terbang pramugari tengok, sian ustaz tak ada job agak. Macam jangan menyusahkan orang ya, jangan susahkan orang. Cukuplah tu. Tuan-tuan nak kira orang baiklah tu maknanya. Ingat. Yang kedua, bazlun nada. Apa makna bazlun nada? Hidup jenis tak boleh tengok orang susah. Asyik nak tolong je lah. Macam orang lelaki-lelaki ni, orang jantan ni. Bagus. Kadang dia nampak ada perempuan kereta rosak. Dia tak boleh. Dia kasih sayang melimpah. Jadi dia kena dikongsi. Dia kena tolong. Boleh? Betul tuan-tuan? Betul kan? Anggur tak berani, payah tu. Tak apalah. Tak ada sokongan nak nampak. Kan? Jadi dia suka tolong. Tolonglah siapa-siapa ya. Janganlah memilih bulu. Mana bulu ambil ya. Tolong semua. Tolong semua orang. Kan? Talaqatul wajhi, orang yang bagus juga bermanis wajah, muka manis, muka ada manis ya, muka ada senyum kan. Muka senyum, muka manis ni bagus, itu tanda akhlak baik. Dia cerita handsome cantik itu bukan maksud itu. Kadang muka tak handsome sangat pun, bila dia senyum manis tu kita tengok hati ada tenang gitu. Tapi biarlah kena suasana. Kalau orang tu ditimpa musibah, kita pergi senyum, kau cari penyakit. Kan? Senyum, bermanis wajah. Lepas tu saya selalu pesan adik-adik yang kerja-kerja mana Tesco ke Lotus ke apa tu kan. Pasaraya-pasar raya tu. Memang kerja dia boring. Tip, scan barang. Tip. Kadang tu garang. Ni makciknya. Saya punya. Dekat sikit kali. Garang. Senyumlah sikit, makcik ni keluar duit lah beratus. Awak pula muka macam tu. Sedih, rasa dunia ni nak kiamat dah, rasa monyok. Jangan. Walaupun awak ada saka, tapi banyakkan senyum. Saya tahu, kadang budak-budak tu ada yang ada saka, saya tahu. Tolonglah jangan menunjukkan kesakaan kau itu. Jangan. Senyumlah sikit. Itu kan rezeki, orang datang. Senyum. Bagus, senyum. Senyum, tik. Oh, banyak barang makcik, buka kedai ke? Kan, Perli pula dah kan. Seronok, jadi seronok senyum. Kadang saya bukan apa, kedai-kedai makan kan? Kedai makan, jarang. Kita duduk dah lah lama, tunggu mana budak nak ambil order. Pasal jenis tak pakai apron, baju macam pengunjung. Kadang kita salah panggil. Dek, dah saya makan. Oh, silap. Aduh, dia pula rasa, muka macam ni yang punya aku kedai ni. Dah tak tahu mana satu, menengok TV, main telefon, tak adanya. Jadi kita pun rasa macam mana dia orang ni. Mailah budak tu nak makan apa? Oh, tanya makan apa? Sini apa sedap? Semua sedap. Oh. Tak apalah, saya nak air suam dulu. Oh, air suam ambil ujung sana, tepi singki tu, boleh ambil sendiri. Nampak tu? Nampak tulis, ambil sendiri, nampak. Lepas tu bising, apa orang kita tak tolong bisnes orang kita. Awak berniaga macam mana? Muka ada senyum lah, kasih happy. Kadang kalau mamak-mamak ni tak boleh challenge lah. Dia orang punya servis ini macam. Baru duduk, bos, apa minum bos? Padahal yang datang tu driver. Dia panggil bos. Rasa bos pula, macam jusa pula aku rasa. Jusa si pula aku hari ni. Bos, apa minum bos? Oh, bos. Daripada minum air suam, rasa nak minum teh tarik kata. Teh tarik siap. Teh tarik siap satu. Kawan-kawan saya pun kadang jenis merapu juga kadang tu. Minta ada seorang member saya tu, dia saja merapu dengan orang. Dia tahu dah, mamak ni layan semua. Apa benda tak ada, semua dah. Ada apa? Telur. Oh, telur. Ada telur rebus, telur separuh masak, telur mata kerbau, telur mata lumbu. Aneh. Telur lumbu ada. Telur lumbu. Ya, 1 minute Dia pergi dapur. Kena marah mengamuk dengan orang dapur. Dia datang balik, telur lumbu habis. Saya ingat dia punya kamus tak habis lagi lah. Bukan habis, mana ada orang jual. Agak orang dapur kata, elak. Tak ada ke? Tak ada. Mana ada orang jual telur lembu. Dia mari dia kata habis. Elok. Habis dengan tak ada lebih kurang.
Tapi kita seronok pergi pasal dia punya customer service dia tu bagus. Sampai ada satu negeri, kawan saya dia jabatan agama. Dia kata, macam manalah kita nak memamakkan masjid. Oh, sampai tahap itu nak memamakkan masjid. Maksudnya AJK semua bermanis wajah, kan? Tak ada garang-garang, backing sangat. Budak-budak kalau datang nak semayang pun kalau suruh belakang tolak cara baik. Ini tak ada mau depan. Dah potong belum? Dah potong, dah kerat lah. Potong. Budak tu dah potong belakang. No. Macam saya ke Ustaz Tun Ehsan ke Imam Muda Hasan, tak apalah, kami pelapis kami dulu okey. Budak sekarang jangan macam tu, dia ribah balik. Kita boleh tanya dia, dah potong belum? Budak sekarang dia jawab, dah potong pak cik. Dia tanya dah pak cik. Aku dah potong, aku tak potong. Tak berjambang jangan potong. Dia tanya, budak sekarang menjawab. Jangan main-main, zaman TikTok ni semua FYP. Jangan. Jadi marilah kita sama-sama tahun ini kita bawa satu perubahan agar umur kita yang Allah izinkan panjang lagi ini dan akan dipanjangkan lagi, penuh berkat dan insya-Allah berkat dan bermanfaat. Saya kira cukup sekadar ini saja sembang-sembang kita pada kesempatan ini. Moga-moga ada rezeki dan lain-lain kesempatan kita bersua lagi pada lain waktu insya-Allah. Malam ini pun saya ditapah malam ni, ditapah malam ni dengan Timbalan Mufti insya-Allah dengan forum malam ini yang berkesempatan jemputlah jauh kot tapah. Jadi walau apapun saya mendoakan semoga semua yang hadir ni Allah Taala berikan rahmat yang berpanjangan insya-Allah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa ibu ayah kami. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, hiaskanlah kami dengan ketakwaan. Jadikan kami atau cantikkanlah kami ya Allah dengan sifat malu ya Allah. Ya Allah, panjangkan usia kami dalam keberkatan. Kurniakan kami anak cucu keturunan kami di kalangan mereka yang memahami Al-Quran, memahami agama, mencintai majlis-majlis ilmu, mencintai para alim ulama ya Allah ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, sebelum berakhir saya nak war-warkanlah kalau siapa yang berminat dekat luar sana tu saya ada bawa buku alhamdulillah lah, dah lama tak jumpa dah hampir 4 ke 5 buku dah ada terbit dah setakat ni. Alhamdulillah, siapa berminat nak dapatkan ada di luar sana tu. Macam-macam tajuk lah, ada yang tajuknya tu 20 sen ke syurga pun ada. Tajuk bukan harga, tajuk. Jadi buku-buku tu semua adalah koleksi isi-isi ceramah yang dibukukan. Tu je ada di luar tu. CD doa pun ada. Kemudian minyak kasturi kijang pun ada. Biasa jual online. Ni kita bawa langsung lah, siapa nak beli nanti ada di luar. Cuma pada kesempatan ni izinkan saya ambil sikit lagi masa. Saya nak tanya soalan. Kalau siapa dapat nak bagi hadiah kan, nak ambil berkat, ambil pahala sikit lah dalam musafir, ambil pahala sikit. Saya nak bagi hadiah ni. Tapi siapa yang jawab betul dapat hadiah lah. Hadiah dia berupa apa tu, ada CD kat luar tu, kita hadiah nanti siapa dapat jawab, angkat tangan jawab dulu, betul dapat hadiah lah, tak betul tak dapat. Okey. Soalan yang pertama, kena jawab betul Soalan yang pertama, sila sebutkan siapakah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah izinkan dia berkat doa Nabi umurnya panjang. Ya Hajah. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tahniah nanti ambil hadiah kan. Jawapan tepat sekali Yang lain muka kecewa. Dia jawab dulu. Ajung angkat tangan tu. Soalan yang kedua. Sila sebutkan nama penuh penceramah pagi ni. Senang sangat. Senang sangat. Tak boleh. Senang buka Facebook jumpa dah. Tak boleh. Lay. Allah selamat. Nak tanya apa?
Sila sebutkan 4 perangai. 4 perangai. Kalau dibuat perangai tersebut, Allah akan angkat darjat dia menurut ulama yang kita sebutkan tadi. Silakan. Siapa nak cuba? Ya Haji, sila belakang. Yang pertama sifat dia apa? Yang pertama al-hilmu, apa? Lemah lembut. Lagi? Tawadhu. Ketiga, takut bini apa? Pemurah. Okey, pemurah. Lagi? Husnul khuluq, baik budi pekerti. Juri awam setuju semua? Setujulah ustaz, mai tu je pun. Tahniahlah ya, tahniah, nanti ambil hadiah pada sahabat saya itu. Dan sekali lagi terima kasih pihak Pejabat Agama dan semualah pimpinan-pimpinan masyarakat yang hadir pada hari ini. Moga-moga dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.